Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Surah Anfal ini juzuk yang ke-9, tafsir pimpinan yang Jawi, muka surat 328. Mari kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada tafsirnya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Kita break sekat dulu bacaan. Ayat ini merupakan arahan Allah Azza wa Jalla supaya kita segera menyahut seruan Allah dan juga panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena siapa dia mendengar, menerima, menyahut seruan ini, ia akan mendapat kehidupan yang baik, al-hayatu al-abadiyah, dan akan mendapat keselamatan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. Wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala peringat kita di sini, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah SWT sebut wahai orang yang beriman, kita kena ingat. Artinya ayat ini ditujukan kepada kita, kata di para sahabat, sama ada arahan yang akan diperintahkan ataupun larangan yang akan dikuatkuasakan. Ada dua. Di sini Allah kata istajibu lillahi walir rasul. Sahut dan sambutlah seruan Allah. Bila Tuhan panggil kita, kita kena sahut. Kita kena buka telinga kita, buka mata kita, buka hati kita untuk menerima arahan Allah Azza wa Jalla
walir rasul, dan begitu juga dengan seruan panggilan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum lima yuhyikum, apabila ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Hidup ni kita kena ingat dua dimensi kita hidup. Satu hidup body, hidup tuan. Satu lagi hayatul qulub, hidupnya hati kita. Kita ni kadang-kadang tuannya hidup, duk makan ngak-ngak, berjalan sana sini, tapi hati sudah mati. Ini yang perkara yang paling dahsyat. Tuannya hidup, hatinya mati. Allahu Akbar. Ini cukup berbahaya. Ni hak hidup ni, hak mati sungguh orang tanah dah kita tu. Ni mati hidup. Dia panggil seperti mayat hidup. La haula wala quwwata illa billah. Berat ke tidak mayat hidup ni? Sangat berat kan? Tengok nota di bawah, hidup yang sempurna. Nota nombor 266. Yakni segala perintah agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib ditaati. Jangan bolak mari sekumpulan orang dipanggil anti hadis. Kami ni nak pegang dengan Quran saja, hadis tak mau. Pandai cakap. Kalau tak ada hadis macam mana nak menjelaskan perkara yang mujmal dalam Quran? Quran datang aqimus salat, dia tak sebut pukul berapa. Berapa rakaat zuhur, tak ada sebut dalam Quran kan? Semua yang mentafsilkan, memperincikan itu dalam Quran. Memperincikan dalam Quran itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi itu wajib ditaati, kerana dengan itulah sahaja kamu akan mencapai kehidupan yang mulia dan berjaya di dunia dan di akhirat. Berjaya di dunia dan di akhirat. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang kewajipan yang besar, supaya kita sedar bahawa kita duduk di sini, duduk di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla, bukan boleh suka-suka. Setara mana nak kita kena sahut panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Tanda pelajar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah meriwayat daripada seorang sahabat, nama dia Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Tulis nama Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala, saya duduk solat dalam masjid, dia semaya dalam masjid. Tiba-tiba Nabi lalu fada'ani falam ujibu, dia panggil Abu Sa'id, dia duduk semaya, dia tak jawab tengah solat. Kita belajar dalam solat tak boleh panggil, tak boleh bercakap kan. Kuntu usalli, dia aku duduk solat, Nabi panggil Abu Sa'id, falam ujibhu, aku tak jawab. Sudah. Lepas solat aku pergi dekat Rasulullah, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, maaflah Rasulullah, saya tengah solat tadi, tak jawab tu. Faqala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Sa'id, alam yaqulillahu azza wa jalla, bukankah Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran, istajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum. Allah sebut, sahutlah seruan Allah Ta'ala dengan Rasul bila dia panggil. Lain kali kalau Rasulullah panggil, sallallahu alaihi wasallam panggil, kena jawab walaupun dalam salat. Orang lain panggil boleh tak jawab kan? Siapa lagi yang kita kena jawab kalau dipanggil? Mengikut dalam sebahagian ulama mengatakan, kalau kita tengah solat, khususnya kalau solat sunat, ibu kita panggil, mak panggil Muhammad, kalau anak nama Muhammad kan, ya Husain, kita kena jawab ya.
ataupun berilah isyarat. Contohnya kita tengah takbir dah payah, Allahu Akbar, biar mak dengan awak anak tengah solat. Tapi kalau dia panggil juga kena jawab. Nah, itu hak ibu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala turun tegur kepada Abu Sa'id Ibn Mu'alla. Dia pun tak tahu. Kalau tahu dia jawab. Bila turun ayat Quran ni, bila dia Nabi sebut, baru dia tak apa. Panjang lagi hadis ni, menarik juga. Kemudian Nabi kata Abu Sa'id, aku nak ajar kepada kamu a'zamu suratan fil Quran, surah yang paling agung dalam Quran ini. Sebelum keluar daripada masjid, aku ajar. Maka Nabi SAW terus berlalu. Lepas selesai kerja, Nabi pun nak keluar dari masjid, terlupa dia janji dengan Abu Sa'id. Abu Sa'id kata, ya Rasulullah, tadi janji nak ajar satu surah. Belum keluar, Nabi kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani wal Quran al-azim. Jadi inilah kelebihan surah Fatihah itu, a'zamus suratan fil Quran, surah yang paling agung dalam Quran, surah Al-Fatihah. Ayat yang paling agung dalam Quran, ayat itu kursi. Jangan tukar. Tanda ni pelajar. Ayat yang paling agung dalam Quran apa? Ayatul Kursi. Surah yang paling agung, surah Al-Fatihah. Itu surah, ia ni ayat. Gitu, jangan dikacau dia. Berdua perkara yang berbeza. Macam kita malam juga, malam paling agung Ramadan, Lailatul Qadar, bulan Ramadan itu. Baik. Itu kisah Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bahawa kita kena sahut seruan Allah dengan Rasul, bukan sekadar panggil je. Zaman kita ni Nabi sudah wafat. Bagaimana kita nak menyahut seruan Nabi? Tanda pelajar, iaitulah dengan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu perkara yang pertama adalah ini. Kemudian kita pergi kepada perkara yang kedua. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah itu berkuasa mengubah atau menyekat di antara seorang itu dengan pekerjaan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti. Kamu akan dihimpunkan. Baiklah para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita tentang kuasa Allah Ta'ala membolak-balikkan hati manusia. Kuasa Allah Ta'ala nak bolak-balikkan hati manusia. Hadis daripada Anas bin Malik, hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Nabi kita banyak sekali berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati aku ni, yang membolak-balik hati, tetap hati atas agamamu, yang kita baca kan di akhir salat. Faqulna ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bihi, kami beriman dengan Rasulullah dan ajaran yang Nabi bawa. Fahal takhafu alaina, Rasulullah tak bimbang pada kami ke banyak sangat doa ni? Qala na'am, Nabi kata ya. Innal quluba baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Nabi sallallahu beritahu, hati kita ni di bawah kuasa Allah, dia boleh tukar bila-bila masa. Sebab tu kita tengok ada orang ni sekali duduk di sini, besok sign surat belah sana pula kan, malam nanti tukar lagi, sama juga. Ni orang-orang ni, pelajar-pelajar ini, pemuda-pemuda hak nak kahwin, hari ni boleh terima si laki-laki pinangan orang ni, besok tukar pula dah, kena goda sikit bertukar nak orang lain pula. Huru-hara dunia macam ni. Maka yang paling besar sekali huru-hara kalau bertukar hati kita daripada Islam kepada bukan Islam, daripada sunnah kepada bid'ah. Itu pertukaran yang cukup menakutkan. Maka Allah peringat di sini, Allah Ta'ala kuasa bila-bila saja nak tukar.
maka Nabi kita sallallahu ajar supaya kita sentiasa bersiap siaga dalam keadaan cemas, iaitu apa kita buat? Berdoa dan istiqamah di atas jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah wa annahu ilaihi tuhsyarun, kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ingat lah, kita akan kembali kepada Allah, maka ketika itu kita akan ingat. Ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Ingat, tetapi akan menimpa kamu secara umum, dan ketahuilah bahawa Allah amat berat azab seksanya. Ayat ini sangat berbahaya, bahawa kalau kita tengok orang buat dosa, maksiat, mungkar, kita tak larang. Bila tak larang, maka bala turun, semua kena. Orang yang baik, orang soleh, orang takwa, orang yang warak, duduk dia dalam rumah dia, tak bercampur dengan orang, duduk ibadat, iktikaf dalam masjid, tapi oleh kerana kamu tidak bertugas amar ma'ruf nahi mungkar, maka ketika itu bila bala turun, habis kena. Bukan kata orang zalim khas kena, semua sekali kena. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam Muslim, fa fi sahih Muslim, daripada Zainab binti Jahshin, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anahlik wa fina salihun, adakah kalau mari bala ni kita kena binasa juga sedangkan kita orang baik? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am idza kathura al-khabas. Nabi kata betul, ya, semua sekali kena apabila banyaknya khabas, benda-benda yang keji, yang mungkar. Benda-benda yang keji, yang mungkar kena, maka ketika itu akan kena belaka. Allahu akbar. Ini sangat bahaya, kena belaka. Dalam riwayat At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nas iza ra'aw zalim, bila kita tengok orang zalim, walam ya'khuzu ala yadayhi, dia tidak pergi nasihat, tidak pergi larang, tidak pergi cegah, maka Allah Ta'ala akan ya'ummahum bi'iqab, Allah Ta'ala akan umumkan bala bencana itu menimpa ke atas mereka. Allahu akbar. Ini yang sangat menakutkan kita. Maknanya kalau kita tak tugas, tengok zaman kita hari ini kita sudah 11 hari bulan 10 kan, 2020. Sudah berapa lama dah kita dengan Corona 19? Berapa lama dah? Sudah 6 bulan, 7 bulan dah kan? Sepatutnya yang menutup pusat judi, pusat hiburan, pusat maksiat ni manusia, kita pendakwah. Tapi oleh kerana kita tak berani, penguasa-penguasa anak orang Islam semuanya tak berani, Allah hantar mari COVID-19, dia yang tutup. Sekali dengan masjid dia tomok. Ya, ini sekali dengan masjid kena. Sebab apa? Anahlik wa finna salihun, adakah kita binasa sedangkan kita ramai orang soleh? Nabi kata na'am, semua sekali akan kena. Pusat judi tutup, masjid tutup. Pusat-pusat jual beli tutup, masjid ditutup kan. Sekarang ni pusat jual beli buka, bebas-bebas dia pergi, masjid-masjid masih lagi dikawal. Ini nas'alullah as-salamah. Baik, tengok ayat 26. Tengok nota 267. Membiarkan perbuatan maksiat berkembang dalam masyarakat akan membawa bala bencana bukan sahaja kepada orang-orang yang berdosa itu, bahkan juga kepada masyarakat umumnya kena. Oleh itu, tiap-tiap seorang bukan sahaja diwajibkan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala,
tetapi juga berkewajipan mencegah perbuatan itu daripada merebak dalam masyarakat. Kita duk cegah, putuskan rantaian COVID-19. Kita sebagai pendakwah itu kerja KKM dan kita juga, tapi kerja lebih lagi kepada para pendakwah, putuskan rantaian maksiat yang berada dalam masyarakat. Ini lagi besar, lagi berbahaya. Tengok ayat seterusnya. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Dan ingatlah ketika kamu sedikit bilangannya, bila di awal Islam dulu, serta tertindas di atas muka bumi. Nyetindah di siapa? Nyetindah di puak-puak Quraisy masa itu. Kamu takut orang-orang menangkap dan melarikan kamu. Bimbang kita, jumpa dengan Abu Jahal, painnya retak dia. Bukan sekat orang biasa, Nabi Allah sendiri pun dihina dan dipukul, diseksa dengan macam-macam penyeksaan, sama ada mental atau fizikal. Nabi tengah solat, dia letaknya perut unta atas kepala, kan? Ini dahsyat. Kamu takut orang-orang menangkap dan melarikan kamu, maka Allah Ta'ala memberi kepada kamu tempat bermustautin dan diperkuatkannya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beri kekuatan kamu dengan pertolongan Allah, serta dikurniakannya bagi kamu dari rezeki yang baik-baik supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, Allah SWT peringatkan kita supaya syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat-nikmat yang diberikan. Jadi mu dulu lemah, kamu dulu tak ramai bilangan, tapi sekarang ni Masya Allah, Tabarakallah, Nabi belum wafat lagi, Islam telah berkembang, kemudian disambung oleh para sahabat, sampailah Islam telah sampai ke Andalus, kan, 800 tahun memerintah di sana, kemudian jatuh balik sebab kesalahan kita jauh daripada ajaran Allah Azza wa Jalla. Itu punca. Jadi dalam kesimpulan kepada ayat yang kita baca ini, iaitulah fitnah. Wattaqu fitnatan, jauhkanlah diri daripada fitnah. Pelajar, tanda pelajar, kata di ulama tafsir ini, fitnah yang awal berlaku dalam umat Islam, iaitulah fitnah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dia sedang baca Quran dalam rumah dia, dibunuh oleh pembunuh yang jahat. Dari hasil daripada pembunuhan ini, pembunuhan Sayyidina Umar bermula. Tapi Abu Lu'lu'ah itu lain sih. Utsman ini berlaku syiqaq, perpecahan dalam kalangan Islam, sehingga timbulnya perpecahan di antara pengikut Sayyidina Ali dengan Muawiyah, berlakunya peperangan Jamal, Siffin, dan terbunuhnya cucu Nabi Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala al-jami', dan timbulnya bid'ah yang mungkar, bid'atu al-khawarij, bid'ah puak-puak Rafidah Syiah, dan berterusanlah macam-macam lagi perpecahan yang berlaku dalam masyarakat bermula daripada itu. Karena itu fitnah ni jangan cuba ditimbul-timbulkan, dan kalau boleh kita satukan umat kita ni, jangan ada fitnah, sebab fitnah ni sebab segala bala, bencana dan azab. Maka bagaimana kita nak selesaikan? Mesti tugas kita menyatukan umat Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, menghapuskan bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara mungkar, dan lain-lain lagi yang patut kita kena buat. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada tajuk yang baru, iaitulah mengenali
larangan daripada khianat terhadap Allah Ta'ala dan khianat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengkhianati amanah perjanjian yang telah dilakukan. Ayat 27. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah. Maknanya jangan khianat kepada agama Allah Ta'ala ini, arahan Allah. Dan jangan kamu mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah tanggungjawab yang Allah Ta'ala anugerah berikan kepada kamu, sedang kamu mengetahui salahnya melanggar perjanjian amanah itu. Tengok 268 panjang di bawah ni. Mengkhianati amanah, apa makna? Apa makna mengkhianati amanah Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Ialah dengan meninggalkan suruhannya. Satu, tinggal suruhan, itu makna khianat. Saya tak pernah khianat. Tak khianat apa? Maya tidak khianat. Dan melanggar larangannya, itu makna khianat. Semua orang yang buat maksiat, itu nama dia pengkhianat kepada dirinya sendiri. Mengkhianati amanah pula ialah amanah orang, sama ada yang berupa harta benda atau rahsia. Orang bagi sipir bagi kita khianat, itu khianat nama dia. Ataupun orang bagi rahsia pada kita. Orang bagi, saya ni tak ada tempat nak luah perasaan kecuali kepada Tuhan. Kita perlu luah perasaan, bagi maklumat, dia pergi pecah. Ini pengkhianat nama dia. Zaman kita ni cukup dahsyat pengkhianatan ini. Di mana mesyuarat tak ada habis lagi, pecah dah rahsia. Itu pengkhianat. Ramai sekali pengkhianat. Ini tanda akhir zaman. Jadi pengkhianat itu berupa harta benda, rahsia atau apa jua. Hari ni kita buat perjanjian dengan orang ni, berjanji siap dah, kerjasama, ta'awun, muafakat, tiba-tiba lompat. Itu punya pengkhianat. Nak kena pengkhianat, inilah orangnya. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Maka dalam kisah cerita tanda pelajar-pelajar, ayat ini turun kepada seorang sahabat nama dia Abu Lubabah. Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Tulis nama dia ni, Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak nama Abu Lubabah sini? Ada orang nak Abu Lubabah? Nak? Kenapa tak mau? Ini sahabat Nabi. Dia begini cerita dia. Abu Lubabah ni nama dia Marwan. Marwan bin Abdul Munzir. Dia ni kawan rapat kepada Bani Quraizah, Yahudi di Madinah. Dalam peperangan Ahzab, Yahudi Bani Quraizah belot pergi menyokong tentera Quraisy, khianat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas perang, mereka semua ditawan, ditangkap. Nabi kita hantar Abu Lubabah untuk pergi beritahu, berbincang dengan Bani Quraizah bahawa mereka melakukan perbuatan jinayah yang cukup jijik. Dia pergi. Dia ni halif mana teman rapat dengan Bani Quraizah. Ada harta dia, bisnes dia sana, ada keluarga dia. Maka dia pergi. Puapa Yahudi tanya, macam mana keadaan kami ni? Dia pun bagi gini. Tahu gini? Mana kamu ni mu akan dipancung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya dia sebagai wakil Nabi jangan pergi membela puapa jahat tu. Patut dia pula pergi. Kenapa kamu gitu? Dia tak pergi lembut. Tapi sahabat Nabi ni hatinya lembut, dia sedar dia tersalah. Maka dia balik dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ikat diri dia di tiang.
tiang masjid. Kalau kita pergi Madinah sekarang ni, dia tulis salah satu daripada tiang Raudah, nama dia Ustuanah Abi Lubabah, ataupun masyhur dengan nama Ustuanah At-Taubah, tiang taubat. Alhamdulillah, ana dah tulis dalam buku Madinah Munawwarah Kelebihan Sejarah, cerita tiang-tiang dalam Raudah. Tuan-tuan baca, beli buku ni, baca, ada maklumat di situ cara panjang. Maka alhamdulillah, tak lama lepas pada dia ikat tiang tu, sehinggalah Allah Ta'ala turun ayat Quran menerima taubat dia, terima taubat. Maka ketika itulah orang bagi tahu, ya Aba Lubabah, Allah dah terima taubatmu. Dia kata aku tak buka ikatan ini, sehingga Nabi SAW bagi buka. Itu kata para ulama tafsir, ayat Quran ini turun kepada Abu Lubabah Marwan bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu. Yang pentingnya itu cerita, tapi semua pengkhianat. Inilah arahan Allah Azza wa Jalla, tak kira siapa dia, di zaman mana, bukan setakat Abu Lubabah saja, semua orang yang pengkhianat, maka kita kena belajar. Baik, di akhir ayat ini tanda pelajar punca manusia jadi pengkhianat sebab apa? Sekarang ni kita tengok apa ni, scammer, apa ni banyak dah kena tangkap ni. Kena ikat sebab apa? Duk tipu orang. Banyak-banyak dia tipu. Dia ambil duit dalam bank orang punya beratus ribu dia ambil. Bukannya kecil sikit-sikit. Kita hok tak ada sikit ni pun ada juga dia kacau mari kan. Tengok punca manusia jadi rusak ni. Ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu, ini punca kita jadi jahat, scammer lah apa benda ni kan. Mari daripada mana? Mari daripada gila ke harta. Puak-puak dia kaya raya tu, SPRM duduk ambil kereta besar-besar tunjuk, Masya Allah, hebat. Satu. Kumpulan yang kedua, dan anak-anak kamu. Kadang-kadang kita bunuh kerana anak kita. Ayuh hantar molek-molek pergi duduk di belajar di sekolah agama, anak pula buat kacau, pergi berkawan dengan kawan-kawan yang tak betul kan. Ini masalah. Ataupun kerana anak kita sanggup halal-haram tak peduli sebab nak beri kemewahan pada anak-anak. Jangan. Kemudian Allah kata apa? Harta benda kamu, anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian kepada kamu. Tengok nota di bawah kata apa? Tengok nota 269. Oleh itu janganlah kamu, kerana kamu sayangkan harta benda dan kasihkan anak pinak, lalu kamu terdorong melanggar perintah Allah. Na'udzubillah. Kenapa ni? Anak-anak ni macam anak-anak Siam, pakai pelik-pelik. Tak apalah, budak-budak zaman sekarang, macam-macam. Bini dia pula berjambu, tak tutup aurat. Kenapa isteri Pak Haji tu? Jangan, itu isteri muda, kalau tegur kan lari. Mampu dia panggil. Nah, ini dia panggil fitnah dahsyat. Janganlah kamu terdorong melanggar perintah-perintah Allah, kerana Allah menyediakan pahala yang besar bagi orang-orang yang mematuhi perintah-perintahnya dan mengutamakan keredaannya lebih daripada harta benda dan anak pinak yang dikasih. Mu jangan duduk sayang ke anak. Dengar kata budak ni masalah. Wa anna Allaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah di sini jua pahala yang besar. Mana kalau kita jaga harta kita, kita guna pada jalan yang baik, infak fisabilillah. Anak-anak kita didik molek-molek, lepas tu dia pula berdakwah menyebarkan Islam, besar pahala kita, Masya Allah, tabarakallah. Untung kita ada anak ramai. Lagi ramai anak lagi bagus. Tapi kalau lagi ramai lagi jahat, jangan. Baik tak ada anak, susah kan. Allahu Akbar. Itu selesai daripada kita jangan jadi pengkhianat.
Punca fitnah ni mari daripada harta, pangkat, kedudukan dan anak-anak. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kita dalam ayat 29 supaya kita insaf, kita bertakwa, kita takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil manhaji. Susunan ayat ni Masya Allah i'jaz Quran tu. Tengok ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, ini puncak kebahagiaan duduk di mana? At-taqwa. Nescaya Allah mengadakan bagi kamu petunjuk. Satu tanda pelajar, kita akan dapat petunjuk yang boleh membezakan antara yang benar dengan yang salah, dengan yang hak dan yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Dua. Yang ketiga, serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Maknanya kesalahan kita dihapuskan, dosa hal lepas juga diampunkan. Allahu Akbar. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang cukup besar. Allah Ta'ala ni limpah kurnia dia sangat luas. Karena itulah dipanggil rizqun karim. Syurga itu adalah merupakan rezeki yang sangat luas, sangat murah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat kita ini kelebihan takwa apa? 3 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan pimpin kita ni, kita nampak yang hak, yang batil, yang comel, yang huduh, yang baik, yang buruk. Ini penting. Kalau itu di dunia, di akhirat kita dapat pahala yang besar, nikmat syurga yang luas. Yang kedua, yukaffir. Allah Ta'ala hapuskan kesalahan-kesalahan kita yang lalu, dosa-dosa yang lepas. Yang ketiga, wa yaghfir lakum. Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala tutupkan kesalahan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Inilah di antara perkara besar yang perlu kita kena belajar. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada episod yang ketiga yang kita bincang dalam siri ini, iaitulah tentang muamarah. Apa dia muamarah? Perancangan buruk, perancangan jahat yang telah dibuat oleh puak Quraisy untuk membunuh Nabi, menangkap dan juga buang daerah. Selama kita ini pun sama juga. Penjahat-penjahat dunia ini, dia tuduh pada pendakwa Islam ini teroris. Kalau tu dia jatuhkan hukum. Allahu Akbar. Tengok ayat 30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang-orang kafir Quraisy musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahan kamu. Tanda pelajar 3 mesyuarat nak tahan Nabi, kurung, penjara, atau membunuhmu, 2, atau mengusirmu, 3 cadangan. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Baik. Ayat cerita ni macam mana? Cerita, tandalah saya ringkasnya di sini. Kalau tuan-tuan nak tengok tafsir ayat ni panjang, tengok dalam kuliah-kuliah tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak kafir Quraisy dia tengok dakwah Nabi ini berkembang, nak sekat tak boleh. Pada waktu itu Abu Talib sudah mati, Sayyidah Khadijah sudah wafat. Maka mereka berani angkat kepala.
dia mesyuarat di satu parlimen Quraisy, nama dia Darun Nadwah. Dia bermesyuarat, apa yang kita nak buat Muhammad? Ada orang kata, kita tangkap dia, penjara. Jawabnya lah kata, tak boleh. Dia lidah dia cakap sedap. Dia cakap ke pengawal penjara, malam-malam bagi makanan, tak mati juga dia. Jadi habis kita ikat dia atas unta, lepas di padang pasir biar mati kering. Tak mungkin. Siapa di kampus sebelah, orang lain buka ikatan, dia perang lagi. Habis yang paling baik sekali ni, bunuh dia. Tengok 3 perancangan. Maka berlakulah peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak dibunuh, sehinggalah berlakunya peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi ana tak panjangkan di sini. Ana beri rujukan kepada para pelajar sekalian, iaitu pergi ke mana? Pergi ke kuliah kita dalam YouTube ataupun dalam Facebook. Tajuk dia Sejarah Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dah detailkan tentang peristiwa di Darun Nadwah dan juga bagaimana Nabi kita bersembunyi dalam gua dan berangkat ke Madinah dengan dikejar oleh Suraqah bin Malik yang selepas itu menjadi Islam. Alhamdulillah. Baiklah, semua perancangan jahat yang dibuat oleh Quraisy gagal. Sekarang ni pun kita yakin dan percaya semua perancangan jahat yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, mereka juga akan gagal, insya-Allah. Tapi syarat, kita mesti mantapkan akidah, kuatkan iman kita. Kalau kita berlemah juga, sekali konspirasi mari, dengan Covid ni pun kita lembek kan, bagaimana dengan benda-benda lain. Tapi ingat, semua perancangan jahat mereka, yamkuruna wa yamkurullah, Allah Ta'ala gagalkan perancangan mereka. Dengan pertolongan Allah kita selamat. Baiklah, ayat yang terakhir dalam perbincangan ini, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka, puak-puak kafir lah mereka tu, ayat-ayat Quran, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarnya. Dengar dah. Kalau kami mahu, nescaya kami dapat mengatakan kata-kata seperti Quran itu. Buat besar buatmu. Dah. Bila Allah cabar, bawa ayat, tak boleh. Satu surah pun tak boleh. Tapi tanya cakap, boleh je. Kami nak kata, qul laqulna misla hadza, boleh je kita kata kan. In hadza, ini tidak lain hanyalah, dia kata, inilah tidak lain hanyalah cerita-cerita yang dongeng-dongeng orang-orang dahulu kala. Siapa dia ayat ni? Nama dia An-Nadhr ibnul Haris. An-Nadhr bin Haris ni dia pergi mengembara ke luar negara, ke Hirah sebagai peniaga. Dia pergi beli cerita-cerita dongeng zaman dulu. Seperti cerita Kalilah dengan Demnah. Pelajar-pelajar kita kan baca cerita Kalilah Demnah ni. Tak pernah baca cerita macam-macam. Maka dia pergi cari cerita-cerita Paris dengan Rom, buat balik, dia kata aku boleh juga cerita macam Muhammad tu. Buat besar buatmu mana boleh. Kita nak cerita di sini cerita tentang Quran, tentang mukjizat. Maka itulah pokok kafir ni kerah kepala, dia tak mahu terima apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah An-Nadhr Ibnul Haris ke, Abu Jahal ke, Walid ke, siapa-siapa, semua kerja dia nak sekat orang daripada mendengar Quran, suruh dengar cerita dongeng. Dalam kita hari ni, nak sekat orang daripada dengar Quran, payah ke mudah? Mudah. Dengan ada mazhab Wasafi ni WhatsApp ni nama dia. Dalam ni ada mazhab Wasafi nama dia. Kenal? Ada Facebook, galik kita, lara kita dengan alat-alat ni, siapa nak baca Quran pun tak boleh. Allahul Musta'an. Kita kata zaman dulu dengan cerita lara, cerita lawak. Zaman kita ini dengan cerita-cerita karut macam ni pula. Percaya pula masyarakat pun. Maka inilah, baiklah sama-sama kita selamatkan diri kita dengan takwa kepada Allah. Allah Ta'ala beri tiga janji.
kemudian selamatlah diri kita daripada perkara-perkara yang tak baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-32, cabaran orang kafir terhadap Nabi SAW. Tunggu dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.